Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mungkin dah lama dah saya tak buat video borak macam ni lah. Sebab sebenarnya saya sibuk sangat. Ada macam-macam urusan yang mungkin korang tak tahulah. Okay. Alhamdulillah, so farnya urusan-urusan tu dapat dipermudahkan dari semasa ke semasa lah. Yang mana dari segi kutipan telur di waktu pagi, kita kebanyakan batch itik ni dah bertelur lah, boleh kata macam tu. Hampir 80 ke 90% lah itik-itik, bilangan itik dengan kuantiti telur tu dah hampir sama lah. Okay, dan saya dah ada boleh kata 2 orang pekerja untuk kutip telur, dan 2 orang untuk basuh dan susun lah. Okay. Kemudian bahagian penghantaran masih saya seorang. Okay. Jadi bab penghantaran ni saya pun dah kurang lah. Maknanya kita hantar dalam kuantiti yang banyak je. Isi rumah kita dah tak ada hantar lagi dah. Yang mana untuk kegunaan isi rumah ataupun pembelian secara runcit lah majoriti kita panggil orang datang ambil lah. Dapat harga ladang walaupun 1 tray. Tapi kita tak ada hantar lah. Okay? Kalau nak dekat, beli kat kedai lah. Tu harga runcit kedai. Okay? So walaupun dekat ada yang kata dekat sangat rumah kita ni, tak sampai 10 minit. Saya minta maaf lah. Walaupun dekat, saya tak hantar. Sebab saya kira based on masa saya lah. Kalau saya tak perlu hantar, saya boleh buat benda lain. Tapi kalau saya keluar tu bermaksud kita dah ada masa saya untuk saya keluar. Maknanya kita nak keluar ke lokasi tu walaupun dekat lah. Melainkan kita ada keluar atas apa orang kata tujuan tertentu, mungkin boleh singgah. Tapi kadang-kadang saya malas fikir sebab kita tak tahu pukul berapa kita nak keluar kan. Jadi kita tak nak janji dengan orang. Jadi saya suruh orang datang ambil. Okey, nombor 2, so korang tengok ni lah. Selain dia kutip telur, kita ada kambing. Okay. Lantai kambing ni setiap pagi kita kena sapu. Dan kambing ni makan almost 2 atau 3 kali sehari lah. Itik bagi makan still saya lagi. Okay, itik makan 3 kali sehari. Jadi tu semualah kekangan waktu. Dan Alhamdulillah kalau korang tengok rumput sini semak kan. Okay. Rumput sana semua bersih. Yang di bahagian sana semua bersih. Kita dah upah orang, saya dapat bekas pekerja daripada majlis, okay, yang mana dia dah berhenti kerja, dia buat full time bisnes sendiri, bahagian kemasan rumput-rumput ni. Okay. Yang di bahagian sana, senang cakap 1,5 ekar lah. Okay, 1,5 ekar tu saya dah upah dekat dia, yang mana almost lah untuk laman rumah dan kebun ni. 1,5 ekar tu boleh kata kita bayar dia lah. Okay, lebih kurang hampir RM1,000 sebulan. Okay, kita dapat boleh kata saya dapat berehat lah sikit. Kalau tak sekarang musim hujan kan. Yang bahagian yang sini ni 1 ekar lagi ni, saya tak ada mesin. Saya tak ada suruh dia mesin. Okay. Tapi tik makan lah. Kalau korang tengok rumput yang dalam ni pun dia trim lah. Cuma bahagian sana ni dia tak cukup. Mungkin kena ada 5,000 ke atas kot baru boleh bersih. Sebab yang ni, yang 1 ekar ni agak luas. Okey, jadi dia tak cukup. Dia makan yang bahagian sana je. Nampak? Bahagian dalam sana tu kan, dia dapatlah makan. Yang dalam ni sebab ada tanaman, jadi kita terpaksa upah orang. Itulah kisah dia. Jadi bab bahagian mesin rumput, kita dah hire orang untuk datang sebulan 2 kali dengan nilai hampir RM1,000 lah. Okay. So total orang kata bukan masalah nilai ringgit tu, tapi sebab saya dah penat. Terlalu penat kan. Kita nak buat semua tak boleh. Bila telur dah banyak, pendapatan makin banyak kita kena keluarkan sebenarnya untuk bab-bab pengurusan. Okay. So itik pun sebenarnya kita dah tambah. Okay, bagi yang tak tahu, sebenarnya saya dah borong 3 peternak kecil lah. Okay, dalam beberapa bulan ni, yang mana diorang dah tak boleh nak menternak lagi sebabkan kos dan macam-macam hal lagi lah. Okay, untuk maklumat sebenarnya itik ni tu saya cakap, bila orang datang belajar ni, dia anggap macam
10,000, 20,000 tu cukup untuk menternak itik. Sebenarnya peternakan ataupun pertanian ni dia makan masa yang agak lama lah untuk kita dapat hasil. Okey, macam itik ni, hari ni kita beli 1,000 ekor, dia takkan bertelur. Kita kena tunggu kurang-kurang 4 bulan ke atas. Okey. Dan dalam tempoh 4 bulan ke atas tu ada risiko mati, dan kita sangkut modal lah. Kebiasaannya yang saya tengok, orang kita ni dia salah kira dan dia akan sangkut modal lah. Dan apabila sangkut modal, dia terpaksa jual itik dia. Dan insyaAllah bagi yang terkena macam ni dan tak dapat nak teruskan, saya boleh beli itik-itik tu dengan nilai-nilai yang telah dipersetujui lah. Okay. So far alhamdulillah kita dah beli dengan 3 orang peternak kecil tu hari. Dan kita dah tambah lah. Okay. Umur semua tu saya yang akan tengok nanti. Saya akan bagi video kat saya dengan gambar untuk saya teliti dulu itik tu. Sebab saya tahu ramai scammer kat luar sana. Jadi kalau kontak Azwan Farm untuk jual itik-itik yang dah berusia ataupun cuba nak scam saya bagi tahu awal lah. Susah. Sebabnya saya dengan itik ni boleh kata saya dah ajar lah mana-mana Azwan Farm punya kawan-kawan, sahabat-sahabat, macam mana kita nak tengok dari segi bulu, dari segi kaki, tapak kaki, saiz bulu, macam-macam lah yang saya dah ajar. Okay, dan rata-rata belum ada yang tertipu lagi lah dengan scammer. Okay, yang tertipu semua kita dah borong lah. Itik dia ada yang kita bantu untuk jual semula sebagai masakan lah. Okay, so tu that's why lah saya jarang upload video sebenarnya. Kalau saya upload pun cincai-cincai je, sebab saya tak ada masa dah. Untuk maklumat, apps Cammaster dalam handset saya pun dah tak ada dah. Ni based on orang kata apa handset punya program ataupun apps yang dapat dul video macam ni. That's why saya guna saja, and then kita post sajalah di YouTube. Okay, saya tak ada edit lagu-lagu pun semua sebab tak ada masa nak fikir benda-benda macam ni. So far terima kasih yang dah support. Saya akan cuba usahakan untuk upload video dari semasa ke semasa. Cuma itulah saya bagi tahu awal dari segi kekangan masa lah mencemburui untuk saya update hampir setiap hari macam dulu. Okay, so far alhamdulillah kita dah lahirkan, orang kata bukan lahirkan lah, kita dah ajar lebih daripada 15 peternak, okay, di seluruh Malaysia. Okay, dan kita dah bekerjasama lebih kurang 3, 4, 5, 6, 7, 8 hampir 10 ladang hampir 10 ladang yang berkolaborasi dengan saya, yang mana dari segi jualan, promoting, macam-macam lah hal kita supply. Maknanya saya ambil, saya supply. Okay, kita bantu dia dari segi marketing. Okay, dan bagi yang berminat nak buat benda macam ni, ternakan ni, saya harap kalau nak hubungi saya tu biarlah berakal sikit. Saya bagi tahu terus terang lah, sebab ramai yang tonton video saya. Kalau boleh macam kita lah kan, kita tak nak diganggu sebenarnya. Jadi adalah boleh kata lebih daripada 10 orang lah yang perangai dia macam ni. Telefon kita pukul 2-3 pagi untuk belajar itik. Ada akal ke tak ada akal saya tak tahulah. That's why saya tak entertain orang yang macam ni. Okay, ada yang paling teruk saya pernah kena lah kita dah tidur, WhatsApp masuk, tapi saya ignore je lah. Sebab pukul pagi-pagi 1-2 pagi, kita tak ada masa lah nak tengok benda-benda macam ni. Pukul 6-7 pagi baru kita akan tengok handset kita dari segi order apa macam tu, and then kita akan balas. Surely saya akan respon. Mesej pukul tak silap saya dalam 12 lebih dekat pukul 1 lah bunyi. Saya tak respon. And then dia call saya around pukul 2. Dia telefon, "Assalamualaikum tuan, saya nama gini. Saya nak belajar itik. Saya dah WhatsApp tuan tadi, tuan tak balas. Korang rasa dia ni betul ke tak betul?" That's why saya bagi tahu terus terang,
Yang mana WhatsApp saya pukul 2, 3, 4, 5 pagi tu nak belajar tu, saya tak ada balas. Saya bukan sombong Saya tak ada balas sampai hari ni. Sebab kan pada saya, sebelum kita menghormati orang, orang kena menghormati kita dululah. Okey. Kita kena letak sesuatu perkara tu di atas diri kita. Dia bukan masuk sombong, bukan masuk kurang ajar, tidaklah. Tapi biarlah kena pada caranya. Okey. Dia boleh call saya tu, dia kata, "Tuan, saya call tuan, saya WhatsApp tuan 2-3 kali, tuan tak balas," dia kata. Lepas tu saya tengok jam pukul 2. Saya cakap lah, "Tuan, tak boleh tunggu esok pagi ke nak telefon?" Cakap, "Kalau saya tak balas pukul 12, pukul 1 tu dah tentu saya tidur. Ni waktu saya berehat, kan? Saya tak ada masa nak entertain orang pukul 2-3 pagi ni. Kalau tuan jenis orang yang orang kata apa, tidur lambat, tu masalah tuan. Ni masalah saya, kan? Tuan cari saya, tuan call saya, biarlah berpada-pada." Orang kata macam tu lah, kan? Dia kata, "Minta maaf lah tuan, gini. And then saya tak respon lah. Orang macam ni dia tak reti menghormati orang. Dan lagi satu, saya bagi tahu, yang jenis datang tiba-tiba. Dia datang tiba-tiba, dia call, "Tuan, saya dah sampai depan rumah dah. Saya datang ni nak belajar itik." Itu pun saya tak suka. Sebenarnya kalau nak datang belajar ke apa ke, elok WhatsApp dulu. Kadang-kadang kita ada urusan lain, urusan keluarga. Kadang-kadang pagi tu kita macam-macam hal. Okey, kita penat. Jadi janganlah main terjah-terjah. Dia bukan maksud kita tak membenarkan. Okey, tapi dia agak jelik lah. Macam contoh, tuan pukul 5 balik kerja, tiba-tiba ada kawan-kawan datang, nak lepak-lepak. Pada saya dia macam mengganggu lah waktu rehat kita tu sebenarnya. Kan kadang-kadang kita baru balik ni daripada, macam saya kadang-kadang saya ada pergi Melaka, ada pergi KL, pergi Selangor. Kita baru touchdown kat rumah, baru nak rehatkan diri. Kita daripada pagi ni kutip telur, hantar telur, pergi ke negeri lain, kan. Kita balik je, tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum tuan, saya datang ni nak belajar itik." Tuan rasa macam mana? Kadang-kadang bukan kita tak nak menghormati, tapi saya terus terang saya cakap dengan orang yang macam ni, "Minta maaf lah tuan, lain kali kalau nak datang untuk belajar bagi tahu dulu. Untuk beli telur tak ada masalah. Mak saya ada, isteri saya ada, dia boleh entertain pelanggan. Anytime walk in. Memang kita, this is business, bukannya institute yang open untuk orang datang belajar 24 jam. Jadi kalau boleh bagi tahu awal untuk saya set satu hari yang free untuk saya entertain, bercakap macam dalam video ni bagi korang yang nak belajar." Sebab apa? Ya, ianya based on mood jugalah, kan. Kadang kita penat. Jangan anggap saya sombong kalau datang saya entertain tapi saya macam kurang ajar sikit. Maknanya tanya sepatah, jawab sepatah, tanya sepatah, jawab sepatah. Sebab kita sebenarnya penat. Tapi kalau korang dah deal dengan saya awal-awal, saya ada masa, saya dah reserve masa. Macam hari Ahad, kan, kita dah maklumkan hari Ahad, hari saya berehat. Sebab Isnin sampai Sabtu kita dah sibuk. Hari Ahad ni hari saya berehat dengan keluarga. Kadang saya nak pergi rumah mak mertua, bapak mertua apa semua. Saya tak ada rumah. Dia datang, "Assalamualaikum tuan, saya datang untuk belajar itik. Saya dah depan rumah ni. Saya kat luar." Jadi tuan rasa macam mana hari cuti tuan diganggu oleh orang-orang yang nak belajar tanpa booking, tanpa apa-apa. Datang, so kita balik. Saya datang daripada jauh ni tuan. Kalau ikut mentaliti orang normal lah, bagus ke tak bagus macam ni. Dia bukan tak ada nombor, dia boleh contact saya. Dia kata dapat daripada Facebook, daripada YouTube, kan. Dia kata saya dapat nombor tuan ni, dan saya dah sampai depan rumah. Hari Ahad memanglah tuan puan cuti, tapi hari Ahad saya pun cuti untuk keluarga saya. Okey. Jadi janganlah buat benda-benda macam ni. Saya nasihatkanlah sebab di channel saya ni memang dah ramai orang, di Facebook, di TikTok pun dah ramai dah. Mostly semua orang nak belajar. Tapi biarlah berhemah. Ya.
saya nasihatkan, saya ni orang yang happy go lucky, tapi kalau nak tengok saya punya bukan sombong lah, maksudnya saya tak entertain tu, buatlah macam tu. Saya akan jawab sepatah, ditanya sepatah, saya jawab sepatah. Sebabnya korang fikirlah sendiri. Satu, ganggu tidur saya pukul 2-3 pagi. Nombor 2, datang tanpa makluman. Okay? Dia ada nombor tapi dia tak maklumkan, dan datang daripada jauh lah tu kadang-kadang. Dia ingat saya ada kat sini 24 jam agaknya. Jadi itulah, sekian sajalah video pada kali ini. Ni saya ada janji dengan orang kejap lagi, jadi saya nak keluar. Jadi itulah kisah dia. Azwan Farm ni open. Kita dah ajar ramai orang dan dah ramai yang menjadi peternak, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Maksudnya bagi tahu awal, okey. WhatsApp awal, WhatsApp siang-siang hari, waktu siang, janganlah 2-3 pagi. Macam tu lah. That's why kalau yang mana terasa dengan video saya ni, mohonlah istiqomah, meletakkan sesuatu perkara tu dekat diri sendiri dulu, barulah kita boleh deal dengan orang. Macam tu lah. Untuk kita berjaya, kita perlu melalui fasa-fasa supaya kita menghormati orang terlebih dahulu. Okey. Ni apa yang saya lalui lah. Tepati masa, disiplin. Okey, disiplin. Diri ni kena disiplin. Ada yang kontak saya nak menternak itik lah tuan. Dah boring kerja 8-5 apa semua. Ini saya tambah sikit lah. Ada ramai. Saya dah penat kerja 8-5 apa semua. Sebenarnya menternak, berniaga, tak kira buka kedai ke apa ke, sebenarnya disiplin dan masa ni, hormati masa, penuhi masa, tepati masa ni adalah nombor 1 dalam kejayaan bisnes. Okay? Dia tak boleh kata saya nak jadi bos lah sebab saya dah boring kerja 8-5, penat. Sebenarnya orang-orang macam ni adalah ciri-ciri 101% yang akan gagal. Okay? Saya nasihatkan, kalau korang ada benda-benda macam ni, jangan kontak saya untuk menternak, untuk jadi bos. Sebab untuk jadi orang yang berniaga, usahawan, walaupun dia seorang jutawan, okay, dia akan ada masa, okay, dan janji. Dia tepati pada janji dia, penuhi masa dia, okay, disiplin. 3 perkara ni kena adalah sekurang-kurangnya. Dia banyak lagi sebenarnya, tapi 3 ni adalah faktor untuk berjaya. Okey. Banyak kalau saya nak cerita. Nombor 4, kerajinan. Tak rajin, tak jadi. Okey. Nombor 5, usaha. Tak ada usaha, tak jadi. Banyak sebenarnya skop dia untuk berjaya ni. Tapi saya boleh cerita masa, okey, dengan ni lah, janji paling penting. Okey, usaha ni, semua ni lah benda yang penting sebenarnya. Tapi cukup lah. Orang kata apa, masa itu emas. Okay? Masa ni kalau kita tak guna dengan baik, sebaik yang mungkin, you are nothing. Okay? Masa nombor 1 lah. Okay? Penuhi masa. Kalau rasa nak berniaga untuk berehat, pada saya silap banyak lah. Okay? Dunia perniagaan ni lebih kejam. Boleh jadi kalau sekarang kerja 8-5, kemungkinan korang 8 ke 8 pagi esok pun boleh jadi dalam bidang bisnes, bergantung pada bisnes yang korang buat. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye bye.